Subhanallah. Okey, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Kita kembali. Saya sebutkan tadi. Tuan-puan sekalian, ramai ibu bapa sebelum COVID-19 ni menghadapi masalah apa? Masalah sosial remaja. Masalah anaknya terlibat dengan dadah. Masalah anaknya suka lepak. Masalah anaknya balik pukul 2, pukul 3 pagi. Masalah anak terlibat dengan zina. Masalah anak terlibat dengan main game. Lepak dengan kawan main game dan sebagainya. Bayangkan Allah menyelesaikan, menghalang semua masalah ini bila berlaku wabak COVID-19. Bila berlaku PKPD contohnya, di kawasan-kawasan sebenarnya yang tinggi kes-kes masalah gejala sosial. Ini jangan kecil hati pula, jangan kata, saya kata Selangor ni tinggi. Subhanallah tuan-puan sekalian, jangan cepat sangat apa-apa trigger negatif, marah, jangan nampak begitu. Cuma tengok hikmah. Subhanallah, ada ibu ayah lega sebab anak dah duduk kat rumah, tak jumpa kawan-kawan yang mengarut tu. Kurang dah pengaruh. Tak adalah lepak-lepak duduk dalam rumah, walaupun dia tetap melakukan, adalah keburukan, benda yang tak elok dalam rumah, kurang-kurangnya depan mata dalam rumah. Kalau tak, ramai mana ibu apa yang tak lena tidur, tunggu anak 2-3 pagi tak balik. Pub kan ditutup, apa semua ni ditutup. Kalau berkeliaran lagi lebih dari pukul 8 malam. Malam tadi saya keluar sebab ada pergi ziarah tu kan. Ada ziarah malam tadi. Bella, subhanallah, di tempat perlindungannya. Saya sebenarnya dah lama tak keluar malam. Sejak Negeri Sembilan ni pun, Seremban kawasan kami ni pun PKPD. Sebelum tu pun dah lama tak keluar malamnya kan. Sebab sebelum tu pukul 8. Lepas tu sekarang, bila saya keluar malam tadi lepas isyak pukul 9 suku, kita ada kebenaran, kita ada surat semua. Lengang, sunyi. Lepas tu saya kena melalui bandar Seremban, sunyi, lengang, kosong. Kedai-kedai semua kosong, lengang. Tuan-puan sekalian, okeylah, satu sudut tuan-puan sekalian, kita rasa, ya Allah, sedihnya, kesiannya, sunyinya, dah jadi macam tak ada kereta, sunyi, jalan raya pukul 9, sunyi. Saya kata, ya Allah, macam ni keadaannya. Ia mengingatkan saya suasana masa saya berada di kami pernah bukan meninggal, tinggal, menetap lebih kurang 2 tahun lebih di Brisbane, Australia. Masya Allah, mula-mula saya sampai di sana lepas maghrib. Kita kata malam lah, masuk malam tu kira maghrib kita kan. Dalam pukul 8 malam tu, pukul 8 malam saya keluar, kedai-kedai dah tutup. 9 malam, mati, bandar dia mati. 9 malam, bandarnya dah mati. Apa, supermarket ke, kedai makan ke, apa, semua sunyi. Kalau pergi ke kawasan bandar, sunyi, gelap, semua dah tutup. Masya Allah, mereka bila malam, walaupun supermarket pukul 8 tu paling lambat tutup, pukul 8. Kita sampai pukul 12, pukul 1, pukul 2, restoran, kedai makan. Dan tuan-puan sekalian, kejahatan berlaku pada waktu malam. Kejahatan berlaku banyaknya pada waktu malam. Jin dan syaitan pun aktif pada waktu malam. Dan masa tu saya duduk, ya, negara bukan Islam, tapi rupanya mereka memang ada peraturan. Malam premis semua kena tutup. Kedua, hanya pub, diorang ada pub lah untuk orang dewasa lepak. Itu pun ada polis jaga di depan pintu masuk pub untuk tengok IC. Lepas tu mereka yang keluar pada pub, polis juga jaga, pastikan kalau mereka mabuk tak dibenarkan kecuali taksi saja bawa balik. Kereta kena ikutlah, tinggal ke, bawa balik kunci ke. Diorang jaga sampai macam tu tuan-puan sekalian. Bila kita keluar malam, macam bandar tu macam mati. Dan masa tu saya kata, subhanallah, Allah berfirman di dalam Al-Quran, bekerjalah kamu pada waktu siang hari. Waktu siang ada untuk kamu bekerja. Dan pada waktu malam, berehatlah. Dan mereka ni, budaya mereka, bila waktu malam adalah waktu family, waktu berkeluarga yang sangat penting. Dan mereka menganggap, kalaulah ada ahli keluarga, suami, isteri, ibu, ayah duduk lepak tapi anak kat rumah, mereka adalah golongan yang bermasalah. Seolah macam buat jenayah. Saya kata, ya Allah, suasana macam ni. Jadi tak ada lepak-lepak. Kalau ada remaja bawah umur akan ditangkap dan ibu bapa akan disaman. Tak dibenarkan bawah 18 tahun Ustaz. Tak ingat 18 tahun ke 17 tahun ke. Kalau ada remaja yang duduk tepi jalan, memang kita tak akan nampak ada remaja-remaja lepak ke, isap rokok. Di jalan tak ada. Sebab apa? Ibu bapa akan disaman, dikenakan tindakan. Kalau anak tu ditangkap, bukan buat jenayah apa, sebab berkeliaran. Sebab itu waktunya mesti berada di rumah. Dan mereka kebanyakannya akan tidur seawal malam. Lepas isyak tu dah tidur. Ada satu kes, bukan kes, ingat satu cerita.
Masa tu kawan saya lah kan, kita kawan, lepas tu ada kawan PhD ni, saya ingat Amalina ke, ataupun ada beberapa orang kawan kita, dia kata Mak Saleh ni, ada kawan dia tu, dia kata Mak Saleh ni sampai ambil ni psikologi, dapatkan kita panggil apa, counselling. Ingatkan dia orang bergaduh masalah apa pergi counselling kan, sampai jumpa. Rupanya merujukkan masalah anak tidur lambat. Bukan lambat sangat dah pukul 10 malam macam tu. Kita anak tidur pukul 11 ke 12 kan. Bagi mereka, seawal malam itu waktu yang terbaik tidur. Jadi selepas isyak lebih kurang tu mereka dah tidur. Mereka pelik bila dengar kita tidur lambat. Mereka pelik. Sebab anak mereka okey, dah masuk malam sekejap, lepas tu tidur. Maksudnya lepas isyak tu memang dah tidur. Tak ada sampai pukul 10, pukul 9 tu dah tidur. Kalau tidur lambat, bermasalah sampai mereka rujuk macam mana anak ni supaya dapat tidur awal. Dan akan ada kajian pakar tidur. Pakar tidur sebut, bacalah tuan-puan sekalian, bacalah. Tidur sebelum pukul 12 malam kualitinya lebih baik berganda berbanding tidur selepas 12 malam. 1 jam tidur sebelum pukul 12 menyamai lebih kurang 3 jam tidur selepas pukul 12. Sebab itu ada orang tidur pukul 12 sampai pukul 6 jam dah tidur, tapi bila bangun macam tak bermaya, tak larat. Berbanding orang yang tidur pukul 9.30 contohnya, dia bangun balik pukul 2 pagi, dia punya tenaga kuat, sihat, sebab dia mendapat tidur yang berkualiti, yang recharge balik, yang optimum, yang berkualiti, tidur yang berkualiti. Sebab itu perkara-perkara ni antara kuantiti dan kualiti, memang kualiti lebih utama. Tapi lebih baik kau dapat dua-dua lah, kualiti dan kuantiti. Tapi kualiti, ada yang kuantiti banyak tapi tak berkualiti, jadi ia sangat merugikan. Masya Allah. Yang saya nak sebutkan tuan-puan sekalian, bila berlaku PKPD kan pukul 8 tak boleh keluar dah, kedai-kedai semua tutup. Namun ada kalangan kita yang menghabiskan masa tengok movie, tengok drama, main game sampai tidur 1-2. Padahalnya itulah peluang untuk ubah rutin kita. Ia baik bagi kita sebenarnya. Lepas baca Quran, lepas isyak apa semua, kalaulah kita dah biasa start malam ni, mungkin susah. Okey, 9.30 semua tidur ya, semua anak-anak semua tidur, Umi Abi pun akan tidur. Mula bunyi lagi dia orang bising, kita kata okey tidur. Malam pertama mungkin susah, dia ambil masa sejam sebab tak biasa tidur awal. Malam kedua cuba lagi. Selepas itu tuan-puan sekalian percayalah, pukul 9 je dapat baca al-Mulk apa semua, dia orang dah ngantuk dah. Dan mereka, anak-anak kita mampu bangun seawal 4 pagi, 3 pagi dah segar. Itulah waktu yang terbaik untuk apa? Qiyamul Lail. Dah tak ngantuk dan tenaga kita akan sangat bagus sampailah ni. Subhanallah. Seolahnya bila berlaku pandemik COVID-19 ini, Allah nak kita betulkan balik kan rutin kehidupan kita yang lari daripada sunnatullah dan juga sunnah Nabi. Memang Nabi SAW, bahkan ada hadis Nabi dalam, nanti kita belajar kitab Salim bab tidur, Nabi seolah mencela orang yang masih bercakap-cakap lepas isyak. Nabi memang tak suka borak-borak bercakap lepas isyak. Dan Nabi banyak berbual. Dan sedangkan Aisyah bercerita, Nabi waktu dia berbual dengan isteri adalah waktu sementara tunggu waktu subuh. Kan Nabi bangun seawal pagi, Nabi buat ibadah solat, ada lagi baki tu nak tunggu subuh. Masa itulah Aisyah kata, sekiranya aku bangun, Rasul akan berbual-bual denganku. Masya Allah, Allahu Akbar. Nak sebut itu satu tuan-puan sekalian, hikmahnya jenayah semakin berkurang, gejala sosial semakin berkurang. Masya Allah. Dan kita sedang dikurung oleh Allah di dalam rumah kita. Saya selalu kata ibu-ibu, kita tak tahu bahaya apa sebenarnya Allah nak lindungi anak-anak kita. Mungkin anak kita, nak supaya kita berfikir. Mungkin jika dia bersekolah tahun lepas apa, dia ada berkawan dengan kawan yang tidak elok, memberi pengaruh yang tidak baik. Mungkin Allah lindungi daripada mara bahaya di pertengahan jalan ke apa, wallahu a'lam. Tapi kita kena yakin betul-betul apa yang kita tak suka itu ia baik bagi kita, dan apa yang kita suka itu boleh jadi ia buruk bagi kita. Allah Maha Mengetahui, kita tidak tahu. Subhanallah, muslimin muslimat di mata Allah sekalian.